sehingga dia berasa semacam telah berlaku sesuatu. Faqala, maka Nabi SAW pun berkata, la yanfatil, jangan dia berhenti, yakni bersembahyang, sehingga dia mendengar suara ataupun mendapati bau. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila seseorang dari kamu berada dalam sembahyang, lalu dia mendapati semacam pergerakan pada duburnya, sama ada dia telah berhadath ataupun belum, ataupun tidak, dia dalam keadaan muskil, dalam keadaan serba salah, fala yansarif, maka janganlah dia berhenti sehingga dia mendengar bunyi ataupun mendapati bau. Babul wudu minal qublah. Ini bab wudu, berwudu kerana mencium ataupun mengucup, yakni isteri. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW telah menciumnya dan baginda tidak berwudu, yakni selepas itu, yakni untuk pergi sembahyang. Abu Dawud berkata hadis ini mursal. Ibrahim At-Taimi tidak pernah mendengar daripada Aisyah apa-apa, yakni hadis. Abu Dawud berkata demikianlah telah diriwayatkan oleh Firyabi dan selainnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW telah mencium salah seorang istrinya, kemudian baginda keluar untuk sembahyang dalam keadaan tidak berwudu. Qala Urwa berkata, saya pun berkata kepadanya, jadi kepada Aisyah, man hiya illa anti, siapa lagi kalau tidak makcik? Fadha'ikat, maka ketawalah Aisyah, sukalah Aisyah. Abu Dawud berkata demikianlah Zaidah dan Abdul Hamid meriwayatkan hadis ini daripada Sulaiman Al-Amash. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amash, katanya beberapa orang sahabat kami menceritakan kepada kami daripada Urwa Al-Muzani daripada Aisyah hadis ini. Abu Dawud berkata, Yahya bin Sa'id Al-Qattan berkata kepada seorang lelaki, ceritakanlah dari aku bahawa kedua hadis ini, maksudnya hadis A'mash ini daripada Habib, dan hadisnya, ini hadis A'mash dengan isnad ini dalam bab mustahadah, bahawa mustahadah, yakni perempuan yang keluar darah istihadah, kena berwudu, perlu berwudu untuk setiap sembahyangnya. Qala Yahya berkata, ceritakanlah bagi pihakku, yakni kepada orang lain, annahuma, bahawa kedua-dua hadis ini syibhu la syai', macam tidak ada apa, macam tidak ada apa-apa. Qala Abu Dawud berkata, diriwayatkan daripada Ats-Tsauri bahawa dia berkata, Habib tidak menceritakan kepada kami melainkan daripada Urwa Al-Muzani. Maksudnya dia tidak menceritakan kepada mereka daripada Urwa bin Az-Zubair apa-apa. Qala Abu Dawud berkata, Hamzah Az-Zayyat telah meriwayatkan daripada Habib daripada Urwa bin Az-Zubair daripada Aisyah satu hadis yang sahih. Tengok pula bab ma yaqulu ar-rajul idza tawadda'a. Ini bab apa yang diucapkan oleh seseorang bila dia telah selesai berwudu. Dalam setengah-setengah nuskhah kitab Abu Dawud ini begini bunyi tajuk dianya, bab ma yaqulu ar-rajul idza faragha min wudu'ihi. Begitu maknanya, lebih kurang maknanya. Yani bila seseorang itu selesai dari berwudu, apa yang dibacanya?
Ini hadis ini diambil daripada Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir. Sebelum dia tu ini ambil daripada Abi Uthman, ambil daripada Jubair bin Nufair. Jubair bin Nufair. Siapa Jubair bin Nufair itu? Dengan tasghir bacaannya Jubair dan Nufair bin Malik bin Amir Al-Hadrami Abu Abdurrahman. Dia sempat dengan zaman Nabi SAW, dan dia meriwayatkan daripada Nabi SAW dan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu secara mursal, yang tidak secara langsung. Abu Hatim mengatakan dia ni thiqah, boleh dipercayai, adalah salah seorang daripada tabi'i besar dari kalangan ahli Syam, penduduk Syam. Abu Zur'ah berkata thiqah. Ibnu Hibban mengatakan thiqat tabi'in. Dia sempat dengan zaman jahiliyah, tetapi dia bukan sahabat. Jubair bin Nufair dia orang zaman jahiliyah, tapi dia tidak sahabat. Sezaman dengan Nabi SAW, tapi tidak sahabat. Uqbah bin Amir siapa? Ini jelas sahabat, bahkan sahabat yang masyhur. Sahabat yang masyhur. Seorang yang memang hebatlah di kalangan sahabat, di antara yang terkenal. Dia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuddama anfusina, bekerja sendiri. Khuddama anfusina itu jadi khadam kepada diri sendiri, yakni bekerja sendiri, tidak ada hamba sahaya yang bekerja ataupun orang gaji, tak ada. Kerja sendiri. Kami bergile-gile menjaga, yakni menjaga unta kami. Bergile-gile lah jaga. Hari ni orang dijaga, orang lain-lain pergi buat kerja masing-masing. Hari lain pula orang lain pula jaga. Begitulah. Yang bergile-gile pok-pok dia ni bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni berapa orang? Dalam riwayat Tabarani dalam Mu'jam Awsat, dia kata 12 orang ni. Pakak ni gile-gile. Pada suatu hari kena giliran dia menjaga unta. Lepas pada saya bawa unta itu balik ke kandangnya, pada waktu petang saya pun pergi ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berucap. Saya pun dengar dia kata, ma minkum min ahadin. Tiada seorang pun dari kamu, mana seorang pun, tak kira lelaki atau perempuan, tua atau muda, macam mana pun. Itu makna ma minkum min ahadin. Tiada seorang pun dari kamu yang berwudu lalu diperelokkannya wudunya, kemudian dia bangkit bersembahyang 2 rakaat dengan sepenuh jiwa raganya, yuqbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi, yakni dengan sepenuh jiwa raganya. Tak ada siapa pun di antara kamu yang buat lagu tu melainkan dia sudah memastikan yakni syurga untuk dirinya, memastikan syurga untuk dirinya. Hadis ini ada juga diriwayatkan dalam Muslim, mana dikata faqad aujaba lahul jannah, ataupun dalam riwayat yang lain dalam Muslim illa wajabat lahul jannah, melainkan pastilah untuknya syurga, yakni pastilah dia mendapat syurga. Sesiapa yang buat lagu tu sudah tentu dia mendapat syurga. Jadi ambil air semaya tadi, memperelokkan air semaya, yuhsinul wudu, ihsanul wudu. Apa makna ihsanul wudu?